Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Tak lama dulu kami pernah review Maxim TL500. Maxi skuter tu lah. Dalam video tu saya banyak sebut tentang motor ni. Ya, yang ini. Yamaha T-Max. Tapi, kenapa kalau nak tahu, tolonglah sebelum kami meneruskan video ini, sudilah kiranya anda menekan butang subscribe, like dan juga lonceng. Idea T-Max ni lahir pada sekitar penghujung 90-an lah. Yamaha pada masa tu dia ada Majesty 250. Tapi tak cukup power untuk naik kat highway sebab dekat Europe. Target market dia untuk Europe ni. Jerman, Italy, France. Dekat Jerman ada Autobahn, dekat Italy ada Autostrade macam plus highway lah. Kalau kita bawa skuter Artbock macam MV-Air, NMAX macam tu, dia tak cukup power. Bahaya, silap-silap boleh kena langgar dengan lorikan. Jadi Yamaha decide untuk buat T-Max. Masa tu 500cc dah cukup besar lah untuk skuter, untuk standard skuter pada masa itu. Dia berevolusi daripada 500cc dia naik 530 dan yang ini 562cc yang paling latest dalam masa 22 tahun. Yang ini yang paling terkini. Konsep Yamaha T-Max ni dia tak pernah berubah since daripada first model daripada tahun 2001 dan keunikannya adalah macam mana engineer Yamaha ni dia nak ubah karakter sebuah skuter menjadi sebuah motosikal tapi masih sebuah skuter. Macam mana tu? Okey. Skuter kalau biasa kita tengok enjin dia duduk dekat sini, clutch semua kan. Tapi gearbox dia duduk dekat sini. Dia tergantung dekat swing arm. Itu menyebabkan handling skuter jadi tidak sedap langsung. Jadi bila skuter ni nak besar, Yamaha fikir macam mana kita nak buat? Okey, kita kena asingkan, kita kena buat dia masih sebuah skuter tapi kita kena guna mekanisme macam placement sebuah motor. Jadi enjin dia dekat bahagian depan. Enjin 2 silinder, tangki dia dekat sini, tangki minyak dia dekat sini, gearbox dia dekat sini dan swing arm dia ni tak ada terlibat langsung dengan benda-benda lain macam CVT apa semua duduk dekat depan. Dia dipacu oleh yang ni, dia punya belting. Jadi suspension belakang dia ni adalah suspension sebuah motosikal, yang menjadikan handling dia macam sebuah motosikal. In fact, yang ini model 560 ni yang paling canggih ni, dia dah pakai chassis diperbuat daripada aluminium tuan-tuan. Dan untuk suspension pula, dia ada monocross atau monoshock dekat bawah body tu sebab dia nak jimat ruang, dia nak bagi boot ni besar. Dan yang depan tu dia pakai 2 disc 267mm dan juga inverted fork. Handling dia sama macam motor je. Enjin apa dia pakai ni? Okey, T-Max ni dia pakai enjin 562cc 2 silinder DOHC yang menghasilkan 47 horsepower. 47 horse je sikitnya. Okey. Macam saya cakap tadi, motor ni dia target untuk Europe. Jadi undang-undang lesen motosikal dekat Europe ada 3 basically lah. Dia ada A1, A2 dan juga A. Okey, A1 ni kita boleh bawa motor di bawah 125cc. A2 untuk motor ni dia boleh bawa motor yang tak melebihi 47 horsepower ataupun 35 kW. Unit kan. Okey, yang A tadi full lah, kira macam kita B full lah. Sebab tu dia tengok dekat Europe punya market. Sama macam kita jugalah, X-Max, Yamaha X-Max kan. Kalau kat negara lain dia banyak 300cc, tapi kat Malaysia kenapa dia buat 250? Sebab nak bagi orang lesen B2 pakai motor tu. Macam tu lah sebab dia. Okey, kita nak tengok dia punya features. Tapi sebelum tu, model yang masuk Malaysia di bawah Hong Leong Yamaha, dia cuma ada satu varian saja, iaitu T-Max TechMax. TechMax ni high spec. Dia datang dengan apa? Okey, ciri-ciri tambahan. Yang pertama, dia ada electric windshield. Jadi kita tekan on, boleh naik macam ni. Oi, nampak. Oi, main tekan switch je naik. GS pun kena pula-pula. Apa barang pula-pula. Turun naik pakai switch saja. Yang kedua, dia ada auto cruise. Auto cruise dia
bila kita nak maintain satu speed kan, kita just tekan switch ini dan tekan set. So tak payah pegang throttle. Untuk orang yang biasa long distance apa semua, memang penat sebenarnya kalau kita pegang throttle lama-lama. Yang ketiga, dia ada heated seat dan juga heated grip. Sebab dekat mentakap kadang-kadang winter macam tu kan, perlu jugalah pemanas tempat duduk dan juga pemanas tangan. Selain daripada itu, motor ni dia ada traction control dan juga riding mode. Kita boleh tukar dekat sini, dia ada sport dan juga apa tadi ya? Touring. Ada dua. Kita boleh pilih lah. Yang sport tu dia lebih agresif, lebih power lah. Apa lagi yang dia ada? Motor ni memang canggih lah. Dia dah tak pakai kunci, dia keyless. Kemudian dia ada ni, dia punya parking brake. Kemudian lampu dia full LED depan belakang. Lampu dia memang terang, saya tak ada komplain langsung. Saya rasa kalau dengan BMW GS, saya rasa lampu dia ni lagi terang. Dan biasanya orang beli skuter ni, orang akan tengok, boleh bawa rojak ke, nasi kandar ke? Boleh tuan-tuan. Buka kat sini, ni ruang dalaman dia. Boleh isi helmet penuh dan juga helmet separuh. Memang besar, memang cukup besar. Dan walaupun dengan kargo yang besar tadi tu, tangki dia masih lagi besar. Okey, sebagai perbandingan, TL yang kita review tu 12.5 liter. Yang ini dia masih boleh letak tangki minyak 15 liter. Berapa jauh boleh pergi dengan 15 liter ni? Menurut pengalaman saya, minimum mesti boleh dapat dalam 250 km lah. Maksimum boleh pergi sampai 300, bergantung pada kita rembat macam mana lah. Dari segi handling, betul, orang beli skuter ni sebab dia nak convenient, nak practical. Apa yang saya boleh simpulkan, kalau dekat bandar, T-Max ni memang agile. Memang senang kita nak cilok kiri kanan sebab rim dia kecil. Dia masih 15 depan belakang. Tayar 1216 kan, masih senang. Cumanya saya tak berapa suka dia punya side mirror. Saya belum dapat lagi macam mana nak agak dia punya side mirror T-Max ni dengan side mirror kereta bila kita nak mencilok. Bila dekat highway, ya Allah, sedap betul motor ni. Motor ni memang dia boleh corner macam motosikal sebab dia tak ada beban dekat belakang tu. Kalau kita biasa bawa skuter, kita mesti takut untuk turunkan motor. Sebabnya belakang akan start menari-nari. Tapi T-Max tak ada. Just berani dengan tak berani je lah. Berapa top speed dia? Saya pernah try sampai 180 lebih sikit lah. Basically 0 sampai 170 tu dia macam tak ada apa lah, naik sesulur. Tapi 17 ke 8 tu dia macam mendaki sikit lah. Dari segi performance memang puas hati. Kat luar sana mungkin ramai yang tanya, "Uish, berbaloi ke nak beli motor ni?" Semua orang tahu harga dia 72,288 70,000 lebih untuk sebuah skuter. Berbaloi ke tidak? Okey, dia macam ni. Mahal ke murah? Memang mahal. Ini adalah skuter maxi yang termahal di dunia. Bayangkan dekat UK pun harga dia £12,000 atau lebih kurang berapa tu kalau convert? RM67,000. Memang mahal. Skuter memang mahal. Okey, yang ini 72 kan. XADV pilihan yang ada kat Malaysia ni under Big Wing, dia jual berapa? 67. So logik dia memang macam tu. T-Max kat mana-mana dalam dunia ni, T-Max memang lebih mahal berbanding dengan XADV. Kalau nak pilihan lain apa yang ada? Forza lah. Tapi Forza 750 tu dia tak bawa under Big Wing. Dia under Grey Import. Harga dia 80 lebih. Sama macam T-Max ni sebelum dibawa masuk oleh Hong Leong Motor. Masa Grey Importer dulu, T-Max ni harga dia 80 lebih. Under Hong Leong je harga dia 72. Okey, jadi itulah saja tentang sedikit sebanyak T-Max 560 review kita pada hari ini. Kepada anda, kami tahu bila lepas kami buat review tu ramai yang tanya soalan. Jadi kita buatlah, kumpul lah macam ni. Okey, siapa yang nak tanya pasal motor ni, tak kisah soalan apa pun, okey, komen dekat bawah tu, kami akan pilih mungkin 5 ke 7 soalan dan kita akan jawab dalam next video. Yang itu saya rasa lebih tepat. Alright, okey, sampai berjumpa lagi. Jangan lupa tekanlah subscribe, butang lonceng dan juga butang like. Selamat jalan.